Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kembali lagi ke kelas Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Niza. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah detik perpaduan. Dari segi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menceritakan mengenai sesuatu perkara yang dibaca dan dilihat, iaitu mengenai teks detik perpaduan dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Kriteria kejayaan pula menceritakan sekurang-kurangnya 5 daripada 8 maklumat yang dibaca dan dilihat daripada teks detik perpaduan dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai secara individu. Baiklah, sebelum kita mulakan aktiviti kita yang seterusnya, cikgu harap murid-murid semua sudah pun bersedia dengan buku teks masing-masing dan buka halaman 74 dan 75. Mari kita lihat bersama-sama situasi yang terdapat pada halaman ini. Detik perpaduan. Cikgu Julia dan murid-muridnya di dalam bilik tayangan. Di situ, mereka menonton video dan berbincang tentang video tersebut. Baiklah murid-murid, seperti yang dapat kamu lihat pada buku teks kamu, terdapat 8 gambar yang menunjukkan 8 situasi yang berbeza. Baiklah, 8 gambar ini menunjukkan sedutan daripada video yang ditonton oleh Cikgu Julia dan juga murid-muridnya. Mari kita lihat pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama menunjukkan terdapat situasi jamuan yang melibatkan beberapa kaum seperti India, Cina dan juga Melayu. Untuk gambar yang kedua pula menunjukkan satu upacara yang sedang berlangsung, iaitu upacara kaum Cina yang dinamakan sebagai Yisang. Walaupun upacara tersebut merupakan upacara untuk kaum Cina, namun ia turut dihadiri oleh kaum yang lain seperti Melayu dan juga India. Mari kita baca bersama-sama maklumat yang terdapat pada gambar 1 dan 2. Detik perpaduan berlaku apabila masyarakat berbilang kaum bersama-sama meraihkan perayaan sesuatu kaum. Contohnya di majlis rumah terbuka Aidilfitri. Untuk gambar yang ketiga pula, kita dapat lihat satu aktiviti gotong royong sedang dijalankan yang melibatkan pelbagai kaum seperti Sikh, Melayu, India dan juga Cina. Manakala untuk gambar yang keempat pula merupakan aktiviti kawalan keselamatan yang biasanya dilakukan pada kawasan perumahan. Seperti yang dapat kamu lihat, terdapat beberapa rangkai kata yang merujuk kepada maklumat untuk gambar ketiga dan juga keempat. Mari sama-sama kita lengkapkan rangkai kata tersebut untuk menjadi satu maklumat yang lengkap. Masyarakat Malaysia menjalankan aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong royong yang melibatkan rakyat pelbagai kaum. Selain itu, aktiviti kawalan keselamatan juga diadakan di kawasan perumahan secara bergilir-gilir untuk memastikan kesejahteraan penduduk. Sekarang kita perhatikan pula gambar yang kelima dan juga yang keenam. Untuk gambar yang kelima, menunjukkan beberapa pemain bola sepak yang terdiri daripada berbilang kaum. Untuk gambar yang keenam pula menunjukkan beberapa penyokong yang telah hadir dan saling bekerjasama untuk memberi sokongan yang padu kepada pasukan Malaysia. Mari kita lengkapkan maklumat yang diberikan berdasarkan rangkai kata. Pemain bola sepak dan atlet terdiri daripada pemain yang berbilang kaum yang bertanding dalam acara sukan yang diceburi. Para penyokong juga terdiri daripada pelbagai kaum yang saling bekerjasama untuk memberikan sokongan padu bagi menaikkan martabat Malaysia. Seterusnya, kita lihat pula situasi yang ketujuh. Situasi ini sangatlah berkait rapat dengan situasi kamu dan juga rakan-rakan kamu semasa di dalam kelas. Hal ini kerana di dalam kelas, kamu dan rakan-rakan kamu yang terdiri daripada pelbagai bangsa belajar bersama-sama untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan.
Begitu juga dengan situasi yang ke-8 di mana murid-murid terlibat secara langsung untuk mempersembahkan dan menginterpretasikan budaya sesuatu kaum. Di sekolah, murid-murid pelbagai bangsa dan kaum belajar bersama-sama untuk mendapatkan ilmu. Mereka juga didedahkan dengan pelbagai budaya dan kepercayaan kaum yang lain. Secara tidak langsung, mereka dapat saling memahami dan menghormati adab dan kepercayaan kaum lain. Kita beralih pula kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu bercerita mengenai perkara yang dibaca dan dilihat berdasarkan teks detik perpaduan dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Baiklah, ini merupakan perbualan antara Farisha dan juga cikgunya. Cikgu akan membimbing kamu untuk melengkapkan perbualan antara mereka. Farisha, ceritakan detik perpaduan di Malaysia yang kamu tonton kepada kawan-kawan. Kisah detik perpaduan di Malaysia yang saya tonton ialah Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri dan Tahun Baru Cina. Selain itu, aktiviti bergotong royong dan mengadakan kawalan keselamatan yang melibatkan pelbagai kaum. Di samping itu, pasukan bola sepak dan atlet negara serta murid-murid sekolah yang pelbagai bangsa. Mengapakah kita perlu memupuk perpaduan dalam kalangan murid? Kita perlu memupuk perpaduan dalam kalangan murid kerana mereka perlu belajar bersama-sama, saling memahami dan bertolak ansur antara satu sama lain. Hal ini juga dapat mengelakkan persengketaan berlaku antara murid-murid. Apakah aktiviti perpaduan yang berlaku di sekeliling kamu selain yang kamu tonton dalam video? Selain aktiviti perpaduan dalam video, antara aktiviti perpaduan yang berlaku di sekeliling saya ialah masyarakat yang saling prihatin dengan menziarahi jirannya yang sakit dan juga masyarakat yang menghadiri majlis perkahwinan pelbagai kaum. Baiklah murid-murid, sebenarnya ada banyak lagi aktiviti yang menunjukkan adanya perpaduan kaum yang berlaku di sekeliling kita. Contohnya, apabila kamu memberikan juada kepada jiran kamu yang bukan berbangsa sama dengan kamu, itu juga merupakan contoh perpaduan kaum. Sebagai kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan kehidupan yang saling bertolak ansur dan hormat menghormati antara satu sama lain walaupun kita terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza supaya dapat melahirkan negara yang aman dan harmoni. Jadi, setakat ini sahaja video pembelajaran cikgu pada hari ini. Kita akan teruskan aktiviti kita seterusnya di medium Telegram. Sekian dan terima kasih. Bye semua.